Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, adapun pada barang yang nadir, maka sesungguhnya telah jatuh daripada mereka itu, terhenti mengikut mereka itu pada hari perang mengambil Mekah, sekira-kira disuruh mereka itu oleh Nabi SAW dengan berbuka puasa Ramadan, maka berkekalan mereka itu atas tertegah, maka dicapaikan oleh Nabi SAW akan qadah, dan minum ia akan air padanya, maka meminum pula segala sahabat. Dan demikian juga pada perang Hudaybiyah, sekira-kira disuruh akan mereka itu oleh Nabi SAW dengan potong kambing dan bercukur kerana tahallul sebab hasar, yakni kena tahan daripada menyempurnakan umrah mereka itu. Maka tertegah mereka itu kerana bingung mereka itu pada memikirkan pada barang yang telah jatuh daripada mereka itu min masyaqqah. Dan bermula jalan yang demikian bahawasanya Nabi SAW telah datang ia serta sahabatnya dari Madinah ke Mekah, hal keadaannya ihram dengan umrah pada Zulhulaifah. Maka tatkala hampir ke Makkah, maka berhenti ia serta sekalian sahabat sejauh pada tempat yang bernama Hudaybiyah. Maka ditegahkan akan dia oleh segala orang kafir Makkah akan mereka itu daripada masuk Makkah. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW akan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu membawa surat daripada Nabi SAW kepada segala orang besar-besar Quraisy, memberitahu akan segala mereka itu dengan bahawasanya ia datang daripada Madinah kerana ihram dengan umrah, bukan kerana ia nak berperang. Maka tiada diperduli mereka itu, hanyalah mereka itu tahan akan Nabi serta segala sahabatnya daripada masuk Makkah pada tahun itu. Maka Nabi SAW dengan segala sahabatnya minta dengan seboleh-bolehnya masuk. Maka kemudian pula dilemparkan oleh seorang daripada satu firqah itu atas firqah yang lain, maka jadilah berperang antara dua firqah dengan anak panah dan batu. Maka dipegang oleh Rasulullah SAW akan setengah daripada orang-orang kafir itu, dan segala mereka itu pula pegang akan Sayyidina Uthman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, dan
ditaburkan oleh iblis akan bahawasanya segala orang kafir telah bunuh akan Sayyiduna Uthman, maka sabda Nabi SAW sentiasa kita baginya hal sungguhnya kita perangkan mereka itu, dan panggil oleh Nabi SAW akan sekalian sahabatnya yang ada sertanya pada pokok kayu kerana perjanjian yang teguh atas mati sekalian atau atas bahawa jangan ada orang yang berlari, maka diterima oleh segala mereka itu akan Nabi SAW atas perjanjian yang tersebut itu. Maka manakala didengar oleh segala orang kafir Makkah itu akan yang demikian Nabi daripada SAW, maka datang takut pada hati mereka itu dan disuruh akan seseorang lelaki daripada mereka itu minta uzurnya dengan bahawasanya perkelahian tiada terbit daripada mereka itu melainkan daripada segala orang yang bodoh-bodoh mereka itu. Maka minta mereka itu bahawa dilepaskan oleh Nabi akan orang yang kena tawan daripada mereka itu. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya aku lepaskan akan segala orang yang ditawankan daripada mereka itu sehingga telah dilepaskan oleh mereka itu segala sahabatku yang ditawankan dia oleh mereka itu. Maka kata demikian laki-laki telah engkau buat angat akan kami, maka dibangkitkan kepada mereka itu seorang daripada mereka itu, maka dilepaskan oleh mereka itu akan Sayyidina Uthman serta taulannya daripada beberapa orang Islam, dan jatuh suluh antara mereka itu 10 tahun, dan bahawa diamankan oleh setengah mereka itu akan setengahnya, dan hendaklah bahawa kembali Nabi SAW ke Madinah pada tahun itu serta dengan segala sahabatnya, dan datang mengerjakan umrah ke Mekah pada tahun yang akan datang, dan bahawa dibalikkan akan orang yang datang masuk Islam daripada mereka itu kepada mereka itu, dan bahawa tiada memalingkan segala kafir itu kepada Nabi SAW akan orang yang datang murtad kepada mereka itu daripada orang yang Islam. Maka disuruh kepada mereka itu oleh Sayyidina Ali ibnu Abi Talib dengan hal yang demikian itu akan satu surat. Maka benci segala orang Islam akan segala syarat ini, dan berkata mereka itu, ya Rasulullah, bahawasanya kita balikkan orang yang datang daripada mereka itu, dan mereka itu tiada membalikkan kepada kita akan orang yang lari daripada kita kepada mereka itu. Maka sabda Nabi SAW, bahkan yakni kita balikkan orang yang datang masuk Islam daripada mereka itu, dan mereka itu tiada membalikkan orang yang lari daripada kita, kerana bahawasanya orang yang lari daripada kita kepada mereka itu murtad. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala jauhkan akan dia daripada kita, dan orang yang datang Islam daripada mereka itu kepada kita, maka lagi dijadikan oleh Allah Ta'ala akan kelepasannya baginya. Kemudian maka sabda Nabi SAW bagi sahabatnya, bangun sekalian kamu, potong kambing dan bercukur sekalian kamu. Maka telah berkata orang yang meriwayatkan akan hadis ini, demi Allah tiada seorang jua pun daripada mereka itu berdiri mengerjakan demikian itu, sehingga diulangkan demikian itu oleh Nabi SAW 3 kali. Maka masuk ia kepada tempat isterinya Ummu Salamah, serta berkata, ia telah binasa segala orang yang Islam sekira-kira aku suruh akan segala mereka itu bahawa potong kambing dam dan cukur tahallul daripada umrah mereka itu tiada ada yang mengerjakan dia. Maka ujar isterinya, hai Rasulullah, jangan tuan hamba tuduh akan segala mereka itu, maka bahawasanya telah patah atas segala mereka itu ini suluh. Silalah keluar tuan hamba, jangan berkata akan seorang sehingga tuan hamba perbuat akan yang demikian itu. Maka keluarlah Nabi SAW dan memotong ia akan kambing dam baginya, dan panggil akan orang yang cukur akan dia. Maka manakala dilihat oleh segala mereka itu akan Nabi SAW,
dengan pekerjaan itu, lalu berdiri segala mereka itu, maka sembelihlah mereka itu akan kami dam mereka itu, dan masuk setengah mereka itu, cukur akan setengahnya, hampir setengah mereka itu membunuh akan setengah mereka itu. Wala ya'murullahu ta'ala bi fi'li muharramin wala makruh. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia pula ihsan dia, masih beri kelangsungan hayat pada kita hingga pagi ni. Alhamdulillah. Dia saja ada keupayaan dan kelayakan untuk menghidup dan mati. Alhamdulillah dia masih menghidupkan kita ni dengan limpah kurnia dia. Alhamdulillah. Dia beri kita kebolehan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur dengan limpah kurnia dia, diberi kita Islam sejak lahir lagi dan sampai ke saat ni. Alhamdulillah dengan limpah kurnia dia, bukan saja kita Islam zahir, tapi dia diberi boleh tasdik dengan mata hati, dengan dalil, hujah, sampai Allah Ta'ala kita sentiasa ingati dan membesarkan dia setiap hari sehingga rasa gerun di hati, sehingga Allah Ta'ala sentiasa kita ada haluba untuk kita mempelajari agar boleh menjadi orang yang muwahhidi. Alhamdulillah, syukur dengan limpah kurnia Allah Ta'ala diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa dapat hadir dalam majlis yang mulia. InsyaAllah kita nak manfaatkan pagi ni meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni. Dasar kita nak bicara tadi sekalian adalah asalnya nak berdalil kepada sifat amanah. Mustahil Rasulullah khianah. Begitu juga semua Nabi-Nabi dan Rasul. Kerana tak masuk akal kita disuruh ikut Rasulullah secara mutlaknya, melainkan hanya dalam bab-bab tertentu yang istilahnya khususiyatir Rasul, yang kita tak ada benarkan ikut Rasulullah. Lain pada itu, Rasulullah adalah uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan ayat Quran perintahkan kita, Allah Ta'ala sendiri perintah Rasulullah maklumkan pada para sahabat pada ketika itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Syarat untuk dapat kasih Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah maklumkan para sahabat adalah dengan ikut aku dan sahabat. Memang ciri dan sikap dan sifat mereka ini semutlaknya adalah mencontohi dan mengikuti perkataan, perbuatan, tingkah laku, ajaran, segala isyarat, tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Ikut semau-maunya, ikut sesungguh-sungguhnya. Dengan bahasa lain, sampai tidak ada apa yang datang daripada Nabi SAW pasti akan diikut, ditiru, dipatuhi, patuh sepatuh-patuhnya. Baik. Itu adalah dasar yang ada pada sahabat dalam mencontohi dan mengikuti Nabi SAW. Mudah-mudahan kita pun dapat taufik hidayat daripada Allah Ta'ala untuk jadi demikian, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa hal yang ada pada sahabat tu adalah yang terdekat kita bicara, tilik kepada yang ghalib juga. Memang atas nama sahabat inilah keadaan mereka, ikut semau-maunya apa yang ada pada Nabi SAW. Adapun pada barang yang nadir, yang ni dia nak membuka sedikit sebahagian daripada sirah yang pernah berlaku pada Nabi kita SAW. Beberapa kejadian yang nadir, maksudnya yang jarang berlaku, sehingga boleh didobitkan beberapa peristiwa saja yang sahabat ni mereka tak patuh Rasulullah, macam itulah. Tapi kasar sikit nak sebut bahasa tu. Mereka ni pada awalnya tak berapa nak ikut suruhan Nabi SAW, disebabkan ada beberapa perkara yang menghalang mereka untuk berbuat demikian, kerana ada beberapa peristiwa sebelum datang perintah Rasulullah itu yang
menyebabkan mereka patah hati. Yang tu adalah perkara nadir yang berlaku. Yang ni yang saya baca panjang tadi tu, supaya sekali lalu kita boleh lihat apa kisah yang berlaku. Kalau kita pernah belajar, kita pernah dengar kisah-kisah ni, peristiwa yang menyebabkan berlaku sahabat tak berapa nak boleh terima perintah Rasulullah. Adapun lain daripada peristiwa yang disebut ni, sahabat ni bukan macam tu sifat mereka. Bahkan mereka sentiasa menyambut apa saja suruhan, tunjuk ajar, perintah daripada Nabi. Bahkan kalau ada larangan, terus buat kan. Bahkan mereka sangat patuh ni sampai pada tahap kalau yang sunat pun, kalau bahasa kita akan pada mereka menjadi fardu. Bahkan yang harus pun pada mereka adalah sunat dan jadi wajib. Sampai tahap tu lah dia mengikut Rasulullah tu. Contoh kalau macam kita sembahyang sunat lah, para sahabat ikut Nabi bab sembahyang ni, tak ada istilah pada mereka sembahyang sunat. Apa Rasulullah sembahyang, itulah sembahyang mereka. Sehingga kan beberapa peristiwa kita belajar yang berlaku pada Nabi SAW, antaranya peristiwa sembahyang tarawih itulah. Rasulullah hanya sembahyang berjemaah dengan para sahabat hanya dalam beberapa hari saja. Setengah riwayat kata 3 hari, 2 hari sembahyang dengan para sahabat berjemaah. Hari ketiga ataupun hari keempat Rasulullah tak turun dah berjemaah untuk sembahyang tarawih. Pasal apa? Pasal Rasulullah kata, aku takut halobanya mereka sembahyang tarawih ni, dengan sebab itu akan datang wahyu fardu kan sembahyang tarawih atas umat aku. Macam tu lah. Macam tu macam mana? Sahabat ikut Nabi, haloba dia punya nak buat ibadat ni, taat sungguh pada Allah Ta'ala dan kasih sungguh pada Nabi SAW. Dan semua perintah Rasulullah ni dijunjung. Bahasa Melayu kita apa? Perintah baginda, perintah engkau ya Rasulullah, ya Nabi Allah di atas batu jemala patik. Macam tu kot bahasa orang tua ke, bahasa istana macam tu kan. Kita orang cerita-cerita Melayu macam tu lah. Titah baginda, titah Tuhan hamba, ya Rasulullah, ya Nabi Allah adalah di atas batu jemala patik. Taat setaat-taatnya. Sehingga Rasulullah, para sahabat ni taat dia pada Rasulullah. Kalau Rasulullah panggil pun ada apa urusan mereka bergegas datang. Dia kata apa? Allahumma salli wa sallim ala abi bi abi wa ummi fidaka ya Rasulullah. Dengan mak aku, bapa aku pun jadi tebusan untuk jaga engkau ya Rasulullah. Panggil itu macam tu jawapan dia. Bi abi wa ummi fidaka ya Rasulullah. Dengan mak aku, dengan ayah aku, bahkan dengan nyawa aku sekalipun, untuk jaga kamu, dan aku nak akan sambut apa saja panggilan kamu ni. Aku datang menyambut panggilanmu ni, aku punya tahap ketaatan padamu ni sampai tahap ni. Rasa kita pun tak jawab macam tu. Dengan mak ayah kita tak jawab gitu. Tapi sahabat ni dengan Nabi SAW macam tu. Itu adalah yang ghalib keadaan pada para sahabat. Pasal mereka ni memang yakin sungguh benarnya Nabi Rasul tak akan ada apa-apa istilah dosa, maksiat, kesalahan pada Nabi Rasul. Di atas yakinnya mereka pada Nabi SAW ni sampai patuh dan taat kepada Nabi, taat setaat-taatnya, patuh sepatuh-patuhnya. Itulah bahasanya. Sehingga kan Rasulullah ni kalau dia lalu di bawah sebatang pokok, pasal ada dahan menghalang, ditunduk itu je. Sahabat yang kalau rendah, dia lalu tak kena pun dahan tu, macam mana Rasulullah tunduk dan bongkok macam tu, dia akan tunduk dan bongkok tiru Rasulullah. Bayang tengok dia ikut Rasulullah tu terus ni. Kalau bersama Rasulullah ni, kalau Rasulullah duduk macam ni, Rasulullah angkat kaki lah kata dekat leher tu, semua sahabat tiru Rasul, semua angkat macam tu. Sehingga kalau dalam kumpulan Rasulullah dengan para sahabat ni, kalau ada orang luar datang dalam majlis sama Rasulullah ni, orang luar sahabat, orang luar datang ni, kalau tak kenal Rasulullah, dia akan kata, ayyukum Muhammad, ayyukum Muhammad. Kata, siapa di kalangan kamu ni nama Muhammad ni? Siapa Muhammad ni? Pasal apa? Tengok Rasulullah, sahabat ni serupa semua, baju serupa, serban serupa, kasut serupa. Pasal apa?
tiru setiru-tirunya yang ada pada Rasulullah. Yang ni dia nak sebut keadaan yang ada, yang nadir lah. Maksudnya yang memang bila istilah bahasa Arab ni disebut nadir ni, sehingga dalam kawaid kita kalau kita belajar fiqh dia ada sebut wujudun nadir kal ma'dum. Kata dia ada benda nadir ni seolah-olah macam tak ada. Jadi macam tak pernah berlaku langsung pada Rasul, pada sahabat Nabi ni. Istilah nak engkar, nak bangkang, nak tak ikut Nabi SAW. Jadi kalau ada ni istilahnya nadir. Dan nadir pun macam mana pun dalam sirah ada, nak sembunyi pun tak boleh pasal ada. Tapi kita tengok peristiwa apa yang ada ni yang menyebabkan berlaku beberapa peristiwa pada sahabat Nabi SAW dengan Rasulullah SAW yang menyebabkan mereka ni pernah berlaku pada mereka tak patuh hak Rasulullah, disebabkan ada perkara yang istilahnya menyebabkan mereka rasa patah hati. Bukan patah hati dengan Rasulullah, patah hati dengan peristiwa. Baik, itu dia nak kata ada pun. Jadi sahabat macam ni lah kan? Jadi dasar kita bicara bab amanah ni, yang tak ada khianat langsung pada Rasul, mereka sangat meyakini Rasulullah sampai macam tu. Mudah-mudahan kita dapat mewarisi perangai dan sifat dan iman macam tu. Amin ya rabbal alamin. Kat kita satu hal lah. Jadi atas kita bicara dalil sifat amanah ni, macam ni punya amanah Nabi sampai macam tu, keyakinan sahabat kepada Rasulullah dan kepatuhan, ikutan, teladan yang mereka teladani Nabi kita Muhammad SAW sampai rupa itu. Baik. Adapun pada barang yang nadir, maka sesungguhnya telah jatuh. Jatuh di sini dekat mana berlaku, qad waqa'a, kalau bahasa Arab dia. Telah berlaku daripada mereka itu sahabat. Terhenti mengikut mereka itu sahabat pada hari perang mengambil akan Mekah. Perang nak ambil Mekah, Ghazwatu Makkah istilahnya. Sekira-kira disuruh mereka itu oleh Nabi SAW dengan berbuka puasa Ramadan. Bulan tu bulan Ramadan. Perang tu perang Fathu Makkah. Maka berkekalan mereka itu. Jadi dalam peperangan tu, bila berlaku bulan puasa, maka Rasulullah suruh berbuka. Maka berkekalan mereka itu sahabat atas tertegah. Dia orang tak nak buka puasa. Kemudian maka dicapaikan oleh Nabi SAW. Jadi antara kaedah yang Rasulullah buat agar sahabat ni berbuka juga puasa Ramadan di atas perintah dia. Saya tak apa ingat beberapa peristiwa yang berlaku yang menyebabkan kena berbuka tu. Rasulullah capaikan akan qadah. Qadah ni mangkuk lah kan? Mangkuk lah kan? Mangkuk, kalau kita pinggan lepia, ni mangkuk dia punya bentuk saiz lebih kurang macam 2 genggam kita ni. Lepas tu dia lekuk dia dalam, itu dia panggil mangkuk. Itu yang bahasa Arab dipanggil qadah kan? Qadah, bekas yang melengkung kecil sekadar saiz 2 tapak tangan, itu dipanggil qadah kan? Qadah. Kalau besar lagi boleh bentuk melengkung, ada takungan yang lebih besar, itu besen kan? Ini istilah sikit. Satu negeri yang jiran dengan kita dipanggil qadah. Pasal apa? Pasal jelapang padi Malaysia kan? Dia seolah-olah satu bekas untuk menampung keperluan padi satu Malaysia. Maka negeri itu dipanggil qadah. Dia umpama bekas untuk menampung keperluan Malaysia untuk sumber padi. Baik, sekali lalulah ke Kedah sikit untuk Malaysia Melayu, Kedah kan? Asal bahasa Arab qadah. Dan Rasulullah minum Rasulullah akan air padanya, pada qadah tu. Bila Rasulullah minum, maka meminumlah pula segala sahabat radhiyallahu taala anhum dalam peristiwa itu. Itu satu. Saya tak ingat, lama tak tengok sejarah ni. Saya pun kalau pelajaran sejarah, bukan saja sejarah tanah Melayu,
sejarah-sejarah Rasulullah pun, saya kalau buat sejarah ni, pasal dia ada bab nak ingat tahun, nak ingat peristiwa. Passion saya ni bab-bab macam tu, cerita macam tu dia tak berapa minat sikit. Nisbah nak ambil cerita dan kisah tu kan. Satu, saya bab-bab sejarah ni saya jarang cerita. Tapi kalau bab kaedah, prinsip, kawaid, tu bagi saya. Saya memang hafal sangat tu. Saya punya kecenderungan dan minat macam tu kan. Bab fiqh, bab akidah, bab tarbiyah, tazkiyah, kalau prinsip dia macam mana, sepe dia macam mana, jadual dia macam mana, tu tanya saya. Saya ingat dalam kitab. Tapi kalau bab sejarah saya ingat tangan awal. Yang mudah-mudah tu saya ingat lah. Detail-detail tu saya tak ingat. Tu yang tak ingat kisah kenapa Rasulullah perintahkan berbuka dalam peristiwa Ghazwah Makkah ni, yang Rasulullah perintahkan supaya sahabat semua berbuka, sedangkan sedang berlaku peristiwa tu dalam bulan Ramadan kan? Saya tak ingat. Tapi asal nak sebutnya, sahabat mula-mulanya enggan untuk berbuka. Pasal apa? Rasa ralat nak buka puasa Ramadan. Tu lah kan? Dan arahan, sedangkan arahan tu datang pada Rasulullah. Jadi dia bukan tak nak engkarkan Rasulullah tu. Tak ada langsung perasaan mereka nak engkar Rasulullah, tapi rasa macam sayang lah nak buka puasa Ramadan. Pasal apa? Ramadan ni kelebihan ni besar sangat. Kalau kita qada satu hari puasa tu, katalah pasal puasa ni satu hari dia, kalau nisbah ganjaran Allah Ta'ala bagi, walaupun satu fardu, dia macam 70 fardu. Jadi kalau kita buka puasa satu Ramadan, satu hari dalam bulan Ramadan, andai kata kita qada 70 hari sekalipun, tak sama dengan satu hari puasa bulan Ramadan. Nisbah dia punya ganjaran, kurniaan yang Allah Ta'ala beri, yang ada pada bulan Ramadan tu. Macam tu, para sahabat kenal sangat kelebihan yang ada pada Ramadan. Dia rasa ralat sangat nak berbuka, walaupun perintah tu atas datang daripada Rasulullah. Dia rasa ralat tu bukan pasal nak engkar pada Rasulullah, tapi pasal perintah Allah yang dan fadilat yang Allah Ta'ala beri Ramadan tu, rasa macam terkilan berbuka. Macam itulah. Tapi macam mana pun, Rasulullah ni pasal ada pengalaman berlaku yang sebelum batu Ghazwah Mekah ni, dalam Ghazwah Hudaybiyah, dalam peperangan Hudaybiyah, yang ni yang kita baca panjang tadi tu. Janji Hudaybiyah ni cerita panjang. Dan sebenarnya Ghazwah Makkah ni pun berlaku rentetan daripada peristiwa Hudaybiyah tu lah. Hudaybiyah, pasal perjanjian Hudaybiyah tu, apa yang telah dimenterikan antara Rasulullah dengan kufar Quraisy, mereka yang langgar peraturan tu, oleh kerana mereka langgar, tak menepati perjanjian gencatan senjata macam tu kot bahasanya, antara Rasulullah dengan orang Islam di Madinah dengan kufar musyrikin di Makkah. Itu yang berlaku Ghazwah Makkah ni, sehingga berlaku Fathu Makkah, sehingga Rasulullah boleh masuk Makkah dan istilahnya menguasai meluaskan empire Madinah sampai ke Makkah tanpa ada pertumpahan darah. Yang masuk tu bulan Ramadan. Saya tak ingat peristiwa yang menyebabkan Rasulullah suruh buka tu. Yang tu saya tak ingat. I'm very sorry lah. Saya pun tak ada nak telah nak tengok sejarah-sejarah ni. Ada siapa ingat? Ada? Mika lagi tak erti ya? Bagus. Lagi tak tahu. Orang kata kalau ustaz pun tak erti, kami lagi tak erti. Tapi tak juga, pasal benda ni kadang sejarah ni masyhur, popular, masyhur lah. Tapi saya sebut tadi, saya buat sejarah ni memang awal-awal yang katakan, bahkan kisah-kisah pun ada bab kisah-kisah. Kalau yang popular sangat tu tahulah kan, tak popular tu saya pun jarang kalau mengajar saya nak cerita kisah-kisah ni, pasal bab-bab kisah ni dia macam kurang minat sikit. Dia tu saya lah kan, kurang minat sikit. Baik. Cuma Rasulullah antara kaedah dakwah dia macam mana? Tak payah banyak cakap, apa dia? Ambil bekas depan sahabat ni, minum. Sahabat ni bila tengok Rasulullah minum macam mana?
Minum lah dia mah. Memang kaedah dakwah macam tu. Apa dia? Tak usah banyak cakap lah. Apa dia? Buat je. Buat. Kaedah dakwah memang macam tu. Ni peristiwa Hudaybiyah pun nanti. Pasal Hudaybiyah berlaku dulu. Baru peristiwa Fatu Makkah tu. Dalam peristiwa Hudaybiyah tu pernah berlaku dah pada Rasulullah. Ujung cerita tadi kita ada baca sekali lalu, saya baca panjang tu. Bila Rasulullah perintahkan untuk bertahlul, supaya pasal hari tahun tu mereka tak dibenarkan masuk ke Mekah, sedangkan Rasulullah datang pasal di atas rindu sangat nak masuk Mekah untuk melakukan umrah. Datang pula dengan pedang tersimpan dalam sarung, datang pun atas berdamai, maklumkan kepada mereka, namun tak dibenarkan juga masuk walaupun atas tujuan, tak ada apa-apa masalah pun nak pergi masuk atas, tak ada langsung konsep berperangan, tapi pasal dah lama dah tak buat ibadat umrah ni, rasa macam mana lah, rindu sangat nak pergi tu tengok dihalang. Dihalang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Bila dihalang tu ada pula peristiwa yang bunyi gembar-gembor, kata Sayyidina Uthman dibunuh, sampai berlaku istilahnya peperangan kecil antara mereka, ada yang ditawan di sebelah orang Islam ada, sebelah orang kafir ada, sampai menyebabkan orang Islam di atas Rasulullah nak masuk sangat, sampai tawanan daripada orang kafir yang tawan Sayyidina Uthman pun yang ni bebas. Selesai macam itu dengan peperangan Hudaybiyah, balik, dan balik itu pasal asal dah berihram, terpaksa kena istilah bertahallul kerana hasar. Ada bab haji, bab umrah, kita belajar jumpa bab tu. Siapa yang dah berihram, tengok tak boleh nak meneruskan haji atau umrah, kena bayar dam apa dia panggil, dam hasar ataupun dam ihsar. Kaedah dia apa? Tahallul dengan sembelih kambing. Jadi Jalan Quran, faman usirtum fatayassara minal hadi, fa in usirtum famastaysara minal hadi. Siapa fa in usirtum, sekiranya kamu dihasar, maksudnya dihalang untuk masuk Makkah haji atau umrah, asal ayat tu dalam bab haji, famastaysara minal hadi, maka wajib kena sembelih apa yang mudah daripada binatang hadiyu. Atas istilah tafsir fiqh yang tu dipanggil binatang hadiah, binatang hadiyu. Bahasa istilah fiqh yang tu dipanggil sembelih binatang dam. Tu kita belajar tafsir satu hal, belajar hadis satu hal, dalam sirah satu hal, istilah fiqh satu hal. Okey. Tu perang Hudaybiyah tu. Perjanjian Hudaybiyah. Lepas pada itu bila orang langgar, tu yang Rasulullah masuk, maka berlaku dalam peristiwa tu dalam bulan Ramadan. Rasulullah perintahkan, saya tak ingat kenapa yang menyebabkan kena berbuka tu. Rasulullah perintahkan berbuka pada bulan Ramadan. Sahabat enggan pada awalnya, tapi bila Rasulullah minum, sahabat minum. Yang asal nak sebutnya perang Hudaybiyah tu macam tu juga. Rasulullah suruh tahlul, sahabat tak mau. Dia perintahkan 3 kali. Rasulullah punya risau pasal sahabat tak nak ikut perintah dia, tapi ditunjuk oleh dan dinasihatkan oleh isteri baginda yang ikut bersama untuk melaksanakan umrah tu, bernama Ummu Salamah, digelar dengan Ummu Salamah tu. Dia kata, ya Rasulullah, tak payahlah sesusah hati dan risau yang mereka ni tak nak patuh kamu. Mereka bukan macam tu ya Rasulullah, bahkan mereka ni sebenarnya patah hati pasal tak boleh masuk Makkah satu. Pula tu perjanjian Hudaybiyah tu macam berat sebelah. Ya Rasulullah, kata dia, kamu cari, ambil je kambing, pergi depan sahabat, sembelih je, tak payah cakap banyak, sembelih. Waktu cukur kepala, tahlul. Disarankan oleh Ummu Salamah macam tu. Rasulullah buat macam tu. Bila Rasulullah buat macam tu, sahabat pun tengok Rasulullah pun dah tahlul macam mana, mereka pun pakat sembelih kambing dan bercukur, bertahlul. Nak sebut antara kaedah dakwah apa dia? Tak usah cakap banyak. Yang tu yang ulama kita sebut lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Apa dia?
kita dakwah dengan perbuatan tu dia lebih efektif daripada bercakap. Duk cakap banyak sedekah, payah orang tak faham. Macam mana? Beli beras, gula, duit apa, pergi jumpa orang lagi. Lagi dia kata, "Hui, bersedekah macam tu." Tak payah sembang. Bagi. Perbuatan memberi dengan demo boleh lihat apa perbuatan kita memberi tu, yang tu dah cukup daripada kita duk syarah macam-macam. Sedekah, tolong orang susah. Tak payah buat. Sampah banyak. Aku cuci sampah. Macam mana? Tak payah. Apa dia? Ambil menyapu, ambil sodok, sapu. Kalau ada yang tak faham suruh cuci sampah tu memang mangkor. Orang Perak mangkor kan. Mangkor betul. Tak reti-reti, batu, kayu, tak faham-faham. Bahkan kata pula, ustaz tu duk sapu sampah ya. Memang mangkor, tak reti, tak faham bahasa Melayu kan. Macam apa, masuk tu dah kan. Tak ada orang lagi main masuk masjid azan. Macam mana? Kita buka speaker azan lah. Kata, "Woi, ustaz azan." Mana budak-budak ni, apa jadah kau? Oh, bahasa jadah lah kan. Kalau orang cerdik dia macam tu lah. Dia serik lah kena sekali tu. Tak akan tok guru azan. Contoh lah kan. Yang tu yang ada akal. Yang tak berakal ni, ya lah. Ustaz nak ajar dia lah panggil. Mak Nuhin aja tu. Yang mangkor memang itu. InsyaAllah kita bukan mangkor. Sini semua budak baik-baik semua ni. Tak, bukan memang baik pun dia. Tak baik, tak main mengaji lah. Sikit sana. Cerita apa ni? Nak cerita prinsip dakwah tu. Itu yang Rasulullah buat macam tu, antara prinsip kita pun macam tu. Jadi asal kita cerita ni, ada perkara yang nadir berlakulah yang sahabat ni tak berlaku pada mereka, junjung sungguh hak Rasulullah. Bahkan ada halangan sikit, ada halangan pasal ada patah hati tu. Jadi atas kita bicara tadi masalah berbuka puasa bulan Ramadan dalam Ghazwatul Makkah tu. Apa tu? Dan dia kata demikian juga perang Hudaibiyah. Sekira-kira disuruh akan mereka itu oleh Nabi SAW dengan potong kambing dan bercukur kerana tahallul sebab hasar, itu istilah. Sebab hasar ataupun istilah lain disebut sebab ihsar. Ihsar dan hasar sama. Dah jadi istilah dah sebenarnya bab ni. Kalau kita belajar bab haji, bab umrah pun dia ada khas panggil dam ihsar namanya. Kalau bab dam, ada dam tamattu', ada dam haji kiran, ada dam sebab cabut bulu, sebab tutup muka, sebab pakai pakaian menjahit, dam sebab bunuh binatang tanah haram, dam kan macam-macam dam ada tu. Dam pakai minyak wangi, dam macam-macam dam. Antara dam tu dam hasar, dam ihsar. Tak biasa belajar bab mengaji, bab haji nanti jumpalah kan. Kalau dah pergi haji tak pernah jumpa bab tu, dia muskil sikit. Pergi haji macam mana tak tahu bab tu kan. Sebaiklah tak kena hasar. Kalau kena hasar pening nak buat selesai kau ni. Itu yang kaedah kita mengaji dulu. Al ilmu qablal amal. Ngaji sebelum nak beramal. Bila beramal dia tengok ilmu tak ada. Takut-takut hancur. Pasal apa? Beramal tanpa ilmu apa ya? Baik. Maksud hasar ni kena tahan daripada menyempurnakan umrah mereka itu, Rasulullah dan para sahabat ni. Maka tertegah mereka itu pasal apa? Antara sebab yang menyebabkan mereka tak boleh nak patuh suruhan Rasulullah agar bertahallul dengan sembelih kambing dan bercukur tu, kerana bingung mereka itu pada memikirkan pada barang yang telah jatuh. Maksud jatuh ni telah berlaku daripada mereka itu, daripada sahabat. Apa dia ni yang jatuh ni? Min masyaqqah, daripada kesusahan. Masuk kesusahan ni apa? Keputusan apa saya nak sebut perjanjian Hudaibiyah tu, term-term yang ada dalam perjanjian Hudaibiyah tu
mereka rasa macam tak puas hati, macam Rasulullah telah dianiaya dan apa istilahnya, telah berlaku perak sebelah nisbah antara isi kandungan perjanjian tu. Mana-mana orang Islam daripada Madinah kalau lari ke Mekah, macam mana? Orang kufar Quraisy tak perlu kena hantar balik orang yang lari daripada Madinah ni ke Mekah. Orang yang lari daripada Madinah ke Mekah ni tak perlu balik hantar ke Madinah. Mana-mana orang Mekah yang lari pergi ke Madinah, yang tu macam mana? Rasulullah kena hantar balik, orang Islam kena hantar balik ke Mekah. Kita dengar sekali lalu pun macam mana? Okey tak? Kita rasa buka sebelah tak? Sikit atau apa yang telah kita bicara. Rasulullah cerdik tak? Dia faham tak apa yang dah berlaku? Takkan tak faham. Untuk kenapa dia setuju? Kita yang bodoh tak faham apa maksud yang tersirat dalam perjanjian Hudaybiyah tu. Kita nampak berat sebelah, sebenarnya bukan berat sebelah ke kafir, berat sebelah kita sebenarnya. Itu keuntungan di sebelah orang Islam. Tapi orang tak faham lah. Yang tu yang menyebabkan, atau istilahnya sahabat ni dia bingung, jadi susah pada mereka untuk boleh taat tu, pasal macam tak puas hati keputusan tu di atas peristiwa yang berlaku, seolah-olah macam mereka ni telah diperbodohkan oleh orang kafir Quraisy dengan perjanjian tersebut pada awal-awal sangkaan mereka. Tapi bila dah tahlul apa, Rasulullah jelaskan sebenarnya perjanjian tu bukan berat sebelah menguntungkan orang kafir, tapi sebenarnya menguntungkan orang Islam. Alhamdulillah mereka berseronok di atas keputusan itu. Dan orang kafir sendiri tertekan sebenarnya, mereka sendiri rasa akibat yang asalnya mereka merasakan satu keuntungan mengenakan tindakan-tindakan dan sekatan kepada orang Islam macam tu, akhirnya mereka rasa itu adalah keuntungan pula di bala orang Islam. Satu, dia yang langgar perjanjian Hudaybiyah. Ini peristiwa dia. Ini panjang, semuka lah. Lalu kita baca 2-3 baris ni semuka. Memang saya nak baca ni pasal cerita panjang pun bukan perlu. Tengok lalu sekali lalu. Tadi baca dah sekali lalu. Ni nak ambil faham. Bermula jalan yang demikian baik. Macam mana boleh berlaku sampai peristiwa Rasulullah perintahkan supaya boleh kena sembelih sembahyang sembelih binatang untuk tahallul, kena dam tu. Siapa macam ni? Bahawasanya Nabi SAW telah datang ia serta sahabatnya daripada Madinah ke Mekah. Buat apa? Hal keadaan Rasulullah dan para sahabat ni ihram dengan umrah. Kat mana dia berihram? Di Zul Hulaifah. Zul Hulaifah, Zal Hulaifah. Tu ngaji nahwu dah sikit bacanya. Kalau kita belajar berhaji, memang antara salah satu miqat nak masuk Mekah, haji ataupun umrah adalah Zul Hulaifah. Nama lain dia dipanggil Bir Ali. Zul Hulaifah. Kalau orang yang pergi Madinah, lepas tu pergi Madinah dulu, lepas tu lepas Madinah baru masuk Mekah, kalau buat umrah, memang antara miqat nak masuk ke Mekah nanti, selalunya dia akan miqat di Zul Hulaifah ni, di Bir Ali ni. Memang ada tempat mandi apa semua, tandas banyak kan. Maka tatkala hampir ke Mekah, maka berhenti ya Rasulullah serta sekalian sahabat sejauh pada tempat yang bernama Hudaybiyah. Itu yang nama perjanjian Hudaybiyah tu, pasal Hudaybiyah. Jadi maksudnya kat Zul Hulaifah tu dah ihram, itu berjalan Hudaybiyah. Hudaybiyah ni pun kalau ikut nisbah miqat, dia pun juga adalah miqat umrah juga, miqat haji umrah juga, Hudaybiyah. Jadi daripada Zul Hulaifah pergi ke berjalan dah pada satu tempat bernama Hudaybiyah. Maka kat Hudaybiyah itulah ditegahkan Rasulullah dengan para sahabat. Siapa tegah? Ditegah oleh segala orang kafir Makkah akan mereka itu tegah-tegah daripada masuk ke Mekah. Baik, bila tegah ni maka disuruh oleh Rasulullah SAW akan Sayyidina Uthman
wakil daripada Rasulullah membawa surat sebagai utusan daripada Nabi kepada segala orang-orang pembesar Quraisy, memberitahu akan segala mereka itu. Maksud Rasulullah datang ni dengan orang Islam semua, dengan bahawasanya ia datang daripada Madinah kerana ihram dengan umrah, bukan kerana ia berperang. Memang Rasulullah perintahkan semua pedang senjata apa bawa kan, atas nama mempertahankan diri, tapi pedang yang duduk dalam sarung. Isyarat apa? Damai, bukan masuk perang. Tak adalah bawa tombak apa, tak ada. Pedang senjata bawa lah kan. Zaman tu pula memang zaman macam tu. Baik. Jadi Sayyidina Uthman dihantar untuk memberitahu akan segala mereka itu dengan bahawasanya ia datang Madinah kerana ihram dengan umrah, bukan kerana berperang. Maka tiada dipeduli mereka itu akan permintaan Rasulullah dan utusan yang dihantar dengan Sayyidina Uthman itu. Hanyalah mereka itu tahan akan Nabi serta segala sahabatnya daripada masuk Mekah pada tahun itu. Mereka memang tahan sungguh, tak bagi langsung, tak peduli langsung suruhan permintaan Rasulullah itu. Maka Nabi dengan segala sahabatnya minta dengan seboleh-bolehnya untuk masuk, minta juga kan. Maka kemudian jadi dengan hantar Sayyidina Uthman itu dilemparkan oleh seorang daripada satu firqah, satu kumpulan atas firqah yang lain. Jadi antara orang Islam ni kan bila dah minta sangat, ada je yang hangat hati. Orang kafir hangat hati, dah orang tak bagi, gaduh nak masuk, buat apa? Kan ada yang dia barat lah macam tu kan. Rasulullah dengan sahabat minta je. Bila yang followers ni ada je yang bengar sangat lah pasal Rasulullah dan para sahabat minta sangat. Yang belah sahabat pula dah minta banyak kali, bagilah kami masuk, kami bukan nak perang, kami nak buat umrah. Takkanlah tak bagi, macam bengar. Tak faham mereka cakap apa. Kalau kita lah duduk macam tu, kalau saya pun lah duduk macam tu lah, apa payah nak berbuat Quran, bagilah kami masuk. Nak masuk je pun, bukan nak perang, bukan nak bunuh kau, bukan pergi jentik dengan kau. Macam geram lah. Untuk nak buat apa? Baling tak batu ke apa? Tu yang berlaku tu. Sama ada kafir baling dulu ke, disebut satu firqah belah Islam satu ni ramai lah kan, bukan seorang, bunyi macam seorang dua je. Weh, ni orang Islam ni orang kafir tahan dengan Hudaibiyah. Jadi ada yang lempar daripada satu firqah tu atau firqah yang lain. Faham lempar lah, lempar batu, lempar apa, maka jadilah berperang antara dua firqah tu dengan anak panah, sampai berlakulah panah memanah. Pasal ni kumpulan orang Islam sini, orang Islam kafir ni wakil bertemu semak. Sayyidina Uthman dah hantar lah kat sana. Lepas tu baling batu apa, mula baling batu, lepas tu lempar anak panah lah. Ni panah ni, ni panah ni. Cerita panah sikit, nama mana mai sini. Tak cukup kita sewa kan. Kita bagi bow ada, arrow pun ada, target pun ada, nanti kuda pun ada. Cerita sakit elan. Apa cerita? Jadi panah memanah. Mana dia tadi? Baik, bila berlaku panah memanah ni, perang ni, dan ada anak panah, ada dengan batu, maka dipegang oleh Rasulullah SAW akan setengah daripada orang kafir. Jadi dalam peristiwa tu ada beberapa orang kafir yang berjaya dipegang, ditangkap oleh Rasulullah tuan. Dan segala mereka itu pula orang kafir pula, kerana Sayyidina Uthman bersama dengan dia beberapa pengiring Sayyidina Uthman ni hantar surat tu, pegang akan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pegang Sayyidina Uthman, utamanya Sayyidina Uthman dan beberapa sahabat lain. Tapi sahabat lain tu, sepanjang saya duduk ngaji sejarah dulu, bab sejarah Rasulullah ni, tak pernah disebut nama sahabat lain, sebut Sayyidina Uthman aja. Tapi ada bersama Sayyidina Uthman tu beberapa orang lagi. Dan ditaburkan oleh Iblis. Iblis ni memang kerja dia macam tu lah kan. Dia akan jadi pihak ketiga. Bila ada dua puak belah ni, dia pihak ketiga, menghubungkan antaranya, keduanya.
Cuma bila bab perang, dia akan hubung supaya biar berlaku perang, berbunuh-bunuhan. Iblis lemparkan bahawasanya segala orang kafir telah bunuh Sayyidina Osman. Bunyi desas-desus seperti itu. Iblis ni memang kerja dia macam ni. Kalau ada jenis perang, jenis kelahi, dia akan datangkan, dia akan ilhamkan, ataupun dia akan datangkan satu perasaan, kata orang ni memang buat jahat, orang ni buat jahat ni. Ni datang desas-desus kata Sayyidina Osman telah dibunuh. Bab perang macam ni. Kalau bab laki perempuan berdua-duaan bukan mahram, ya ke? Setan orang nombor 3. Buat apa? Dicampakkan rasa kau nak aku nak engkau dalam hati masing-masing. Kalau duduk berduaan, satu haram duduk tempat yang berkhulwat, istilahnya tempat sunyi, hanya ada satu orang lelaki dan perempuan dalam satu bilik. Pasal syaitan, iblis adalah orang ketiga yang buat kerja itu. Satu dalam kaedah syariat, kalau jadi doktor, kita doktor lelaki atau doktor perempuan? Doktor perempuan dah, sorry. Ada pesakit perempuan, terbalik. Doktor lelaki, pesakit perempuan macam mana? Tak boleh masuk 2 orang, personal 4 matanya. Tak boleh. Kalau yang ni doktor perempuan, yang tu doktor lelaki, doktor lagi. Tu pesakit lelaki, mesti bersama dengan dia, isteri dia ada, anak perempuan dia ke, mesti ada orang lain. Kalau sebaliknya pula, yang ni doktor lelaki, tu pesakit perempuan macam mana? Perempuan nak bagi tu dia tak boleh, dia 2 mata dia dengan perempuan, dengan doktor lelaki tu mesti ada mahram dia bersama. Itu kaedah kita lah, syarak lah. Walaupun tak masuk perubatan. Itu cerita buat perubatan tu sikit. Itu juga konseling ke apa kan. Ni orang lelaki, konselor dia, itu perempuan, klien dia, macam mana? 4 mata ni bahaya. Syaitan ada orang ketiganya. Ataupun kita bos, itu ada kita punya apa? Sekretari. 2 orang dalam bilik, orang lain tak ada. Ni pengetua misalnya, yang ni PK ham dia ke, PK bahagian pentadbiran ke apa, duduk satu bilik. Yang ni lelaki, ni perempuan. Tak apa, pengetua perempuan, tu lelaki. Hukum haram. Nombor 3 setan. Dia buat apa tu? Dia campakkan perasaan hati dengan hati. Tak duduk berdua pun dah dicampakkan hati ke hati. Tengok pun bahasa Kedah kata apa? Rau-rau. Itu nisbah lelaki perempuan. Kalau nisbah kumpulan ni, jangan kata 2 firqah duduk berdepan, duduk jauh-jauh pun kalau boleh aku bunuh lagi. Ada perasaan macam tu. Tambah duduk berdepan macam tu kan. Memang iblis akan campakkan dalam perasaan kedua-dua belah pihak tu untuk supaya pastikan peperangan berlaku antara keduanya. Itu kerja dia. Baik. Jadi bunyi kata Sayyidina Osman telah dibunuh. Baik. Sayyidina Osman tu bukan sebarang orang. Siapa Sayyidina Osman ni? Menantu Rasulullah lah. Sahabat yang 4 khalifah tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, 2 mertua, 2 menantu. Yang menantu siapa? Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sayyidina Osman ni menantu kahwin dengan 2 puteri Rasulullah. Menikah seorang, lepas tu meninggal, ambil pula seorang lagi, ganti 3. 2 orang anak Rasulullah dia kahwin, Sayyidina Osman. Maka sabda Nabi SAW kepada para sahabat ni, bila bunyi kata Sayyidina Osman dibunuh ni, sentiasalah kita baginya, maksudnya kunna alaihi, apa nak sebut bahasa kita, kita semua mesti membela di atas kezaliman yang telah dibuat atas Sayyidina Osman. Yang turut bahasanya. Pasal orang yang tak salah, utusan ni, kalau utusan Rasulullah dah lah ditahan, lepas tu bunyi pula dibunuh, membunuh utusan dalam apa, dalam peraturan perang, istilahnya bacul. Pula tu dia melanggar etika peperangan. Utusan sepatutnya tak boleh dibunuh. Nak bunuh gentleman, bagi dia balik untuk perang. Takkan orang tu main sebagai utusan, tahan, peluang kami nak bunuh golongan hampa. Ini istilahnya apa? Bunuh tikam belakang. Tak gentleman lah. Bahasa kasar apa? Tak gentleman apa? Tak ada telak. Kasar kita sebut bahasa tu kata kasar tu. Pondan, bapuk.
Nak lawan beradab betul-betul lah. Ni tikam belakang. Tapi musuh kan kira. Okay. Jadi kata dia, kita mesti pertahankan kezaliman yang telah dibuat. Utusan kita dibunuh ni. Sentiasa kita baginya hal sangka kita perangkan mereka itu. Dengan di atas kata kita ni, kalau sampai tahap perang pun peranglah. Dan panggil oleh Nabi SAW akan sekalian sahabatnya yang ada sertanya, serta Rasulullah ni, serta pokok kayu. Duduk bawah sebatang pokok kayu. Yang pokok kayu tu, pokok tu bernama Ar-Ridwan. Jadi berlaku buat apa panggil sahabat ni? Kerana perjanjian. Buat satu perjanjian yang teguh, istilahnya bersumpah setia sehidup semati, sahabat bersama dengan Rasulullah untuk membela kematian Sayyidina Uthman yang bunyi desak-desunya telah dibunuh. Yang tu yang dipanggil Bai'atur Ridwan. Perkara peristiwa tu datang Jibril merakamkan peristiwa Rasulullah dengan sahabat berbai'ah di bawah sebatang pokok tu. Macam mana? Iz yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu sakinah fa'anzala sakinata alaihim wa'anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Tu sebut pokok tu sebut, tapi sebut pokok umum lah dalam Quran tu. Allah Ta'ala meredai sahabat, maksudnya sahabat dengan Rasulullah di atas sumpah setia mereka untuk membalas, untuk bela di atas kejahatan yang besar sangat kalau dalam peraturan peperangan, membunuh utusan daripada satu pihak ke pihak lain. Membunuh utusan ni satu salah besar. Berbai'ahnya sahabat dengan Rasulullah untuk menuntut bela dan sehidup semati dengan Rasulullah untuk berperang macam mana sekalipun. Kuah aja yang puak ni. Allah Ta'ala datangkan dengan lafaz radiyallahu, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Suratul Fathi, inna fatahna laka fathan mubina. Nama surah pun nama surah tu siap dah. Perubahan Fathul Makkah tu. Di peristiwa Hudaybiyah tu. Baik. Jadi buat perjanjian yang teguh atas mati sekaliannya, atau atas bahawa jangan ada orang yang lari. Jangan sama ada kita mati semuanya dan jangan ada seorang pun lari. Sahabat macam mana? Setuju ya Rasulullah. Bayakna nubayi'uka, kami semua bai'ahkan di kau, kami semua akan duduk di belakang kau, menyunjung apa dia keputusan ini. Apa dia, baik mati semua. Kalau kata menang, menanglah. Kalau mati pun matilah. Maka diterima oleh segala mereka itu sahabat Nabi akan Nabi kita SAW, akan perjanjian yang tersebut itu. Itu yang datang Quran tu. Maka manakala baik bila orang Islam dengan Rasulullah dah berjanji, jadi mereka pula telah melanggar satu etika peperangan yang sangat besar, di atas bunyi desa-desus kata bunuh Sayyidina Uthman. Maka manakala didengar oleh segala orang kafir Mekah itu akan yang demikian tu, kata Nabi dengan para sahabat tu berbai'ah, bersumpah setia, ada je spy-spy yang bagi tahu tu kan, maka datang takut pada hati mereka itu. Orang kafir memang macam ni orang salah jadikan mereka. Kalau orang Islam ni bersatu hati, ada iman yang tinggi, sanggup sehidup semati untuk melaksanakan junjungan perintah Allah Ta'ala yang telah diberi, macam mana Allah Ta'ala campakkan gerun dalam hati orang kafir. Memang macam tu lah. Satu kita orang Islam ni kena balik situ kan. Tapi orang Islam kita masalah macam mana? Orang Islam kelahi orang Islam. Orang Islam ni nak vaksin, orang ni tak nak vaksin, kelahi. Orang ni nak parti ni, orang ni nak parti ni, kelahi. Orang Islam kelahi orang Islam. Kafir pula tak kelahi. MCA DAP geng nyongeng ni dia. Ini yang masalah kita ni. Orang Islam tak bersatu hati. Kalau orang Islam dah satu hati, jom moh kita kan. Apa dia? Undilah orang kita, orang Islam.
Orang Islam untuk tegakkan Islam, bukan atas dasar pangkat gini. Rasanya kecut hati puak tu. Lah ni tak ada kecut hati, dia memang gelak dia memang tengok kita. Jadi memang orang kafir ni bila tengok orang Islam kita main jemaah, main masjid, ini tengok apa? Orang Islam kita yang tak pergi main masjid, orang Islam kita yang buat SOP tak pergi masjid, orang Islam kita yang tak pergi sembahyang jemaat. Bab-bab masuk gereja pun tak ada pula keluar arahan SOP sampai rupa gitu kan. Tak ada, kita tak pernah dengar lah. Ada orang kata yang tu rumah ibadat demo punya pasal. Elah, ada lah macam tu. Bab orang Islam kita tak pergi, tak main mengaji, tak main sembahyang jemaat, tak ada pula dia ambil pasal kan. Padahal dia orang Islam. Yang orang nak main ni, yang ni dia tak pagi-pagi, hatu lah dia ambil pasal. Boleh faham saya sebab apa? Orang Islam tak main masjid, dia tak main pasal. Orang Islam nak main masjid, dia ambil pasal. Jangan mari. Umur 70 tak boleh mari lah. Macam tu lah apa lah. Patutnya tak boleh pergi masjid lah ni. Itulah. Bukan kira mati. Tak boleh lebih. Ni datang ni salah SOP ni. Tangkap lagi buat tahu. Bukan kira rugi. Langgar peraturan ni. 10,000 dia silap. Dia bagi angka. Menggerun kan. Itu lah. Dia ni buat undang-undang. Kalau orang Islam semua pakat bangkit kata dia, gila kamu kata dia. Kalau kami orang tua-tua tak pergi, siapa nak pergi masjid? Orang muda mana ada? Memang kalau kata umur semua pakat 70, lengang masjid surau. Dah lah lengang dah. Dengan macam-macam SOP. Sikit kita sebut macam tu lah kan. Memang gitu pun. Berapa orang tinggal masjid lah ni? Saya dulu masa duduk ke masjid surau, duduk mula-mula ngaji tu, sampai cerita orang main masjid ni, nak cari tok imam ganti semua bayar. Sampai dicadangkan tok imam ni, pasal nak belanja buat gigi palsu mahal masa tu. Cadangkan supaya tok imam yang tak ada gigi ni baca Fatihah, baca khutbah menggigi tak ada, bagi cadangan supaya bagi subsidi gigi palsu untuk tok imam. Kan ada dulu cerita itu lah ni pun kok ada lagi ke saya tak tahu lah kan. Sampai macam tu, maksudnya tok imam ni pelapis tak ada lah. Punya ramai orang tu yang tak ada gigi. Ittaqullah. Saya berfusan pada gigi saya sendiri, jadi jemaah sekalian marilah takwa pada Allah Ta'ala. Gigi tak ada. Dapat gigi palsu esok baru elok sikit. Tu gigi palsu cabut kan, dia longgar. Saja saya sebut itu sikit. Nak cerita apa sejarah tu kita tak boleh lagi saja celoteh itu sikit. Jadi orang kafir ni memang kalau kita bersatu dia takut. Quran kata apa? Sanulqi fi qulubihimur ru'ba bima asyraku. Orang kafir ni sebab mereka duk syirik, mereka tak bertuhan dengan Allah Ta'ala, dengan syiriknya mereka, di atas tak berimannya mereka dengan Allah Ta'ala tu, kita pula iman sungguh-sungguh, pegang kuat-kuat, yakin hidup semati, tak mati atas agama Allah Ta'ala. Macam mana? Allah Ta'ala kata sanulqi fi qulubihimur ru'ba bima asyraku bima lam yunazzil bihi sultana alaihim sultana. Bukan asyraku. Sanulqi fi qulubihimul ladzina kafaru ru'ba bima. Sanulqi fi qulubihimur ru'ba bima asyraku. Bukan sanulqi fi qulubil ladzina asyraku, bukan. Tak ada macam tu. Tak ada lepas macam tu. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru. Sanulqi fi qulubihimul ru'ba. Sanulqi fi bil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku. Bima lam yunazil bihi alaihim sultana. Tak ada tu. Bercampur-campur ni awak tak ngampai betul-betul. Lajak mulut ialah sebut kan. Arab reti sikit mereka kan. Waktu minta ada orang scan tu. Apa cerita ni? Apa cerita ayat Quran tu? Kami akan campakkan dalam hati orang yang kafir perasaan gerun. Pasal apa? Pasal mereka tu tak ada tempat berpegang teguh. Kalau mati pun mati apa? Dia tahu dia mati kata sebenarnya. Satu orang kafir sebenarnya bukan berani. Dia berani tu dia tumpang di atas ketakutan dia. Satu dia berani.
Orang Islam ni bila kecut, macam mana? Menakut. Dia pun bukan berani, tapi pasal kita menakut, dia berani ya. Cuba kita berani macam mana? Kalau dalam hadis sebut orang kafir ni ditakut orang Islam yang betul-betul iman ni, yang betul-betul iman ke Allah Ta'ala, yang tak takut siapa-siapa ni ya. Mainlah apa bala pun, dia Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul, tak ada hal lain lah. Dia akan takut pada orang Islam ni dalam apa nisbah sebut dalam hadis, syarat kata tak punya takut dia orang ni dalam jarak perjalanan 2 bulan, masih rata syahrain ataupun syahri, perjalanan sebulan ataupun 2 bulan. Kalau nisbah berjalan, dia akan rasa takut dalam proses macam tu, lebih kurang kadar macam tu. Maksudnya apa? Orang Islam tak ada apa-apa lagi, tapi pasal iman dia orang kuat dengan Allah Ta'ala, sebulan sebelum tu dia orang dah takut lah, ataupun 2 bulan dalam proses tu dia dah takut lah dengan orang Islam. Tapi kalau main iman tak ada, masjid tak ada, amalan tak ada, mengaji tak ada, ulama tak ada, tegur tak ada, sunnah apa semua dipelekeh habis, amalan orang Islam pun semua tutup masjid. Orang Islam sendiri yang suka tutup masjid, orang Islam sendiri yang pagar masjid, kunci masjid, tak bagi orang Islam masuk. Apa jadi? Oh, dia pijak kepala kita, macam ni dia orang Islam, ambil tu. Aduh, ambil kau. Disuruh ni, ni suruh ni, tangkap, ni saman, ni. Yang buat semua orang Islam buat kita. Orang Islam tidak orang Islam balik. Baik. Kemudian disuruh akan seorang laki-laki daripada mereka itu, mereka ni orang kafir, menyatakan uzur orang kafir ini dengan bahawasanya perkelahian tiada terbit daripada mereka itu. Bagi satu utusan daripada orang kafir ini, pasal dah gerus sangat dengan Rasulullah dan para sahabat, jitu dan padu mereka berbaiat untuk bersatu hati dengan Rasulullah untuk pegang sehidup semati itu. Bagi ada utusan tu kata, kami sebenarnya bukan nak kelahi dengan orang Islam ni, melainkan daripada segala orang yang bodoh-bodoh mereka itu. Ni popok bodoh kami ni. Ada yang balik batu, ada yang mana. Dah takut macam tu, dia bagi alasan lah. Ni popok kami hak bodoh-bodoh ni lah. Popok tu memang gitu. Kita kalau kelahi betul-betul, dia akan kata itulah. Ni semua popok bodoh kami, jangan ambil hati mah. Kalau kita tak bersungguh-sungguh itu, bila kita bersungguh, dia bagi alasan itulah. Ini semua tak lah akainya, pasal itu mau kelahi punya. Kita tak lah kelahi punya, kita semua baik-baik mah. Sudah lama duduk Malaysia, semua jadi orang layak Malaysia patuh pada kedaulatan undang-undang, kesetiaan kepada raja dan negara. Tapi bila kita tak lawan, macam mana? Dia bagi bendera terbalik, dia bagi bintang muncul 5. Jalur-jalur pun dah tak jalur 13 dah kan. Lagi apa? Jawi dia nak hapuskan, nak hilangkan apa tu? Keistimewaan orang Melayu. Macam-macam kan. Beasiswa macam ni, kota macam ni, gelepuk. Raja dia usik, sultan dia usik, Islam agama dia usik, tabung haji dia usik. Itu. Bila kita bertegar, kita tak boleh buat apa-apa mah. Kita mau kasih tabung haji untung lebih punya. Dulu punya orang urusan tak bagus punya. Wajak bapak ni. Yang keliling tu pun hak Melayu pun keliling tu. Itu masalah dia tu. Saya tak boleh, saya membebel sikit bapak tu. Ni orang kafir kata lah, ni popok bodoh kami tak ada. Maka minta mereka itu bahawa dilepaskan oleh Nabi akan orang-orang yang kena tawan daripada mereka itu. Jadi kata dia, ya Muhammad, kau lepaskan orang Islam, orang kafir kami, orang kami yang kau tawan tu masa kelahi tu. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya aku lepaskan akan segala orang yang ditawankan daripada mereka itu, kafir Quraisy ini, sehinggalah telah dilepaskan oleh mereka itu segala sahabatku yang telah ditawankan oleh mereka itu. Tu Sayyidina Uthman dengan utusan yang masuk jumpa tu, hamba lepas tu, kami nak pastikan dia hidup. Lepas, kami lepas ni. Bijak Rasulullah dalam masalah ambil tawaran dengan orang kafir dan isu-isu menyelesaikan peperangan ni. Maka kata demikian laki-laki, telah engkau buat hangat akan kami. Engkau ni bagi marah kami. Maka bangkit kepada mereka itu seorang daripada mereka itu, macam mana pun salah seorang daripada mereka itu, utusan kafir ini
bangkit, maka dilepaskan oleh mereka itu akan Sayyidina Uthman serta taulannya Sayyidina Uthman yang jadi pengiring ni daripada beberapa orang Islam sahabat lain yang masuk berjumpa jadi utusan Rasulullah tu. Dan bila macam tu, buat apa? Mereka buat berjumpa Rasulullah, pulangkan balik siapa yang ditawan, dan jatuhlah, maksud jatuh ni berlakulah suluh, istilahnya perdamaian, gencatan senjata antara mereka itu Rasulullah dan kafir Quraisy 10 tahun. Dan bahawa macam mana 10 tahun punya gencatan senjata ni, bahawa diamankan oleh setengah mereka itu akan setengahnya. Jadi masing-masing kena mengamankan satu pihak dengan satu pihak lain. Kalau orang Islam buat kacau kepada orang kafir, orang Islam sendiri kena ambil tindakan pada orang Islam yang buat kacau ni. Kalau orang kafir Quraisy buat kacau kepada orang Islam, kafir Quraisy ni sendiri kena ambil tindakan ke atas orang Islam yang kacau orang Islam ni. Jadi pakat mengamankan satu sama lain. Jangan ada cuba-cuba pihak Islam ni hantar untuk rosakkan orang kafir jangan cuba rosakkan orang Islam. Tapi gencatan senjata ni zaman Rasulullah satu hari yang pecah perjanjian ni siapa? Orang kafir sendiri. Gencatan senjata ni selalunya orang Islam memang lurus benda. Memang mereka orang Islam ni memang pegang sungguh selalunya janji. Bahasa lurus benda itu salah juga. Memang orang Islam ni walaupun dengan kafir sekalipun, selalunya kita memang pegang teguh. Tapi jangan tak tahu orang kafir dia akan khianat. Dia tengok tak menguntungkan dia akan pecah mana. Dia akan khianat. Dan hendaklah bawa kembali Nabi SAW ke Madinah. Jadi dalam perjanjian tu isinya tahun ni tetap tak boleh masuk, balik Madinah pada tahun itu serta dengan segala sahabatnya, dengan sahabat-sahabat balik, dan datang mengerjakan umrah ke Mekah tahun depan boleh datang. Padahal semua dah ihram dah tahu lagi. Dan bahawa dibalikkan akan orang yang datang masuk Islam. Dan lagi dalam perjanjian Hudaybiyah tu dibalikkan orang yang datang masuk Islam daripada mereka itu. Mana-mana orang Mekah pergi ke Madinah masuk Islam, macam mana? Kena hantar balik ke Mekah. Dan hendaklah bawa kembali, datang mengerjakan umrah. Dan bahawa tiada membalikkan segala kafir itu kepada Nabi. Kalau tiada membalik segala kafir itu kepada Nabi, mafhum dari belakang, akan orang yang datang murtad, naudzubillah, kepada mereka itu, kepada kafir Quraisy. Mana orang Madinah yang mana murtad lari ke Mekah, macam mana? Orang kafir Quraisy tak payah hantar balik ke Rasulullah. Bagus tak tu? Bagus lah kalau ikut kan. Daripada orang Islam. Jadi asalnya orang Islam murtad lari ke Mekah, macam mana? Yang ni kafir Quraisy tak usah hantar balik, tak payah hantar balik. Tapi orang Islam, orang Makkah asalnya kafir Quraisy, lepas tu pergi ke Madinah masuk Islam, yang tu Rasulullah kena hantar balik. Yang tu yang ada yang tak puas hati tu, maka disuruh pada mereka itu oleh Sayyidina Ali Ibn Abi Talib dengan hal demikian itu akan satu surat. Jadi antara jurutulis ni Sayyidina Ali jurutulis Rasulullah, pasal dia pandai menulis, dia pun jurutulis salah seorang daripada penulis wahyu Rasulullah SAW. Maka bencilah segala orang Islam akan segala syarat ini. Orang Islam tak puas hati dengan syarat ni, seolah-olah merasakan berat sebelah. Dan berkata mereka itu, ya Rasulullah, bahawasanya kita ni balikkan orang yang datang daripada mereka itu. Orang kafir main masuk Islam kita hantar balik. Dan mereka itu tiada membalikkan kepada kita. Orang kafir Quraisy pula, orang kita pergi ke Sedima murtad tak hantar balik. Orang tiada membalik mereka itu kepada kita, akan orang yang lari daripada kita kepada mereka itu kafir Quraisy lah. Maka sabda Nabi SAW, Rasulullah bersuara dalam bab macam ni, dia kata bahkan, dia kata memang macam tu lah, yakni kita balikkan orang yang datang masuk Islam daripada mereka itu, daripada orang kafir Quraisy. Pasal apa hantar balik ke Mekah? Dan mereka itu tiada membalikkan orang yang lari daripada kita, kerana bahawasanya pertama, apa dia? Orang yang lari daripada kita pergi Mekah ni, dia daripada kita ni, mereka itu murtad. Na'udzubillah min zalik. Di siap doa itu, Allah Ta'ala mudah-mudahan jauhkan kita daripada, jauhkan dia murtad tu daripada kita. Dan orang yang datang Islam daripada mereka tu kepada kita,
maka lagi dijadikan oleh Allah Ta'ala akan kelepasannya orang masuk Islam ni bagi orang yang masuk Islam yang ada di Mekah tu. Orang yang di Mekah mai Madinah masuk Islam hantar balik. Bila duduk di Mekah agak-agak dia buat apa? Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusan dia. Betul buat apa? Dia akan sebarkan lagi Islam yang telah dia dapat kepada orang Mekah. Bagus tak? Bagus lah. Dia jadi orang Islam dalaman, duduk dalam kafe Quraisy. Sebarkan Islam. Yang kita orang Islam boleh murtad macam mana? Tak sampai balik. Yang ni buat semak. Mai habis terpalit buat murtad tu. Rosak. Bibi duduk sana. Lagi bagus. Akan bagus tu. Maka lagi dijadikan oleh Allah Ta'ala akan kelepasan baginya bagi orang yang masuk Islam yang pergi Madinah tadi yang telah dihantar balik. Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Kemudian maka sabda Nabi SAW bagi sahabat, bangun sekalian kamu. Rasul kata, kum, buat apa? Sembelihlah binatang hadiah ni ataupun kambing dam dan bercukur sekalian kamu. Rasulullah bangun, maka telah berkata orang yang meriwayatkan hadis tu, hadis yang menceritakan tentang peristiwa Hudaybiyah ni. Kalau kita belajar pun dalam Bukhari ada, tak silap, dalam Muslim pun ada hadis ni. Orang yang riwayatkan hadis tu, dia kata, demi Allah tiada seorang jua pun daripada mereka itu sahabat yang berdiri, yang berganjak daripada tempat duduk sedang berada keliling Rasulullah tu, mengerjakan yang demikian itu sehingga diulangkan demikian itu oleh Nabi SAW 3 kali. Dia kata bangun, pijak kambing, sembelih, bercukur, seorang pun tak agak. Ni nadir dia sebut tu. Kita punya fokus cerita sini lah kan. Selalunya sahabat macam mana? Kalau ikut Rasulullah tak bermulut lagi, orang bangun siap dah, orang dah tahu dah apa kerjanya. Tapi yang ni Rasulullah suruh berapa kali? 3 kali. Riwayat daripada siapa tu kena tengoklah balik. Hadis ni riwayatkan oleh siapa-siapa. Rasulullah suruh 3 kali, seorang pun tak berganjak. Maka masuklah Rasulullah bila tengok seorang pun tak berganjak, macam risau lah dia. Risau lah, dia kenal sangat apa yang akan berlaku bila ada umat yang tak ikut perintah Nabi dia kan. Dengan rasa risau dan takut, Rasulullah pun bangun, masuk ia pada tempat isterinya, masuk dalam kemah dia, ada isteri dia Ummu Salamah, serta berkata, ya Rasulullah, dia kata kat isteri, telah binasalah oleh orang Islam segala orang Islam, semua sahabat tu depan depan Rasulullah tu, sekira-kira aku suruh akan mereka itu bahawa potong kambing dam dan cukur tahlul daripada umrah mereka itu tiada ada yang mengerjakan akan dia, seorang pun tak buat. 3 kali Rasulullah ni seorang pun tak bangun dan berganjak daripada tempat dia. Maka ujar isterinya Ummu Salamah kata apa? Inilah peranan isteri. Apa dia? Hai Rasulullah, jangan tuan hamba tuduh akan segala mereka itu. Istilah tuduh ni, janganlah ada sangkaan macam tu ya Rasulullah. Mereka ni sebenarnya bukan tak nak ikut suruhan kau ya Rasulullah. Maka bahawasanya telah patah atas segala mereka itu akan suluh ini. Maksud patah ni, patah hati. Mereka patah hati di atas perjanjian Hudaybiyah ni. Pasal rasa macam menguntungkan sebelah orang kafir. Ni peranan isteri. Apa dia? Jangan apikan lagi Rasulullah. Jangan apikan suami. Apa dia? Redakan dia. Bagi kaedah orang perempuan, apa dia? Diplomasi, lemah lembut. Tunjuk dengan cara berhemah. Ni orang perempuan. Satu perlu ada suami, dia ada isteri, isteri kena ada suami. Kalau semua diplomasi, orang perempuan semua diplomasi pula, tak ada perang langsung, tak boleh tumpah darah. Tak ada, dia kena orang jantan ya. Orang jantan pun sama-sama orang Islam, kalau kira jantan dia kira lempang aja. Orang perempuan perlu lah situ, relax abang, sabarlah sikit. Ada kira bicara situ sikit lah. Cerita tu kena parenting lain, nak faham mana boleh tak boleh, mana kena sabar tak sabar, mana kena bangun tak kena bangun tu kan. Jadi Ummu Salamah kata, yang tu yang menyebabkan mereka tak ikut kau Rasulullah. Mereka tak ada langsung nak dahaka pada engkau. Silakan keluar wahai tuan hamba. Ni bahasa-bahasa beradab isteri Rasulullah dengan Rasulullah lah. Isteri Rasulullah dengan Rasulullah panggil Rasulullah Sayyidatina Fatimah pun dengan Rasulullah, dia kata ya Rasulullah. Kalau ikut ayah ya tak, abah tak, dia kata ya Rasulullah, ya Nabi Allah kan.
tasdik, membenarnya mereka memang yang ni lah Nabi Allah Rasulullah. Kata dia, keluarlah tuan hamba. Kalau bahasa kita, abang keluar le. Buat apa? Jangan kata apa-apa kepada seorang pun di kalangan sahabat tu hingga abang cari kambing, mana yang kambing abang punya tu, perbuatkan demikian tu, disembelih, suruh orang cukur kepala. Tak usah cakap apa, diam aja. Maka keluarlah ya Nabi SAW. Itu cadangan isteri. Bagus isteri ni kan. Isteri Rasulullah, bukan orang lain kan. Dan memotong ya Rasulullah. Rasulullah pun keluar terus cari kambing sembelih, dan dipanggil akan orang yang cukur. Panggil tukang cukur. Siapa yang selalu duk cukur kepala Rasulullah ni? Cukur kepala. Bila Rasulullah buat itu, mana manakala dilihat oleh segala mereka itu sahabat akan Nabi SAW dengan pekerjaan itu, tengok Rasulullah pun sembelih dah, cukur kepala. Apa sahabat buat? Lalu berdiri segala mereka itu, bangun semua, maka disembelihlah mereka itu akan kambing dam mereka itu, dan masuklah setengah mereka itu bercukur akan setengahnya. Pakat bercukur mu aku antara satu sama lain. Sikit ngaji dulu, saya ngaji ada tok guru tanya macam ni. Dia orang bercukur pakai pisau apa? Nasib super stainless, topaz, cap wire. Dia orang cukur kepala pakai pisau, pakai pedang. Dia orang pedang. Macam mana? Pedang itu adalah pisau cukur dia. Macam tak ada rasa pelik ke? Tak rasa pelik. Tak rasa pelik. Apa? Pedang mesti, pedang bukan macam pisau belit tau macam tu kan. Pedang ni pokok pisang tu sekali hentak je. Pedang sahabat pula macam mana rupa. Kalau kita pegang dua tangan rasanya pun tu pedang. Tengok dia orang tunjuk apa? Pedang Rasulullah, pedang Sayyidina Ali kan. Berat apa kita pegang tu. Tu dia orang puasa kurus, badan kurus tapi boleh buat pedang antara tu. Pula tu dah lah pedang berat, tajam lah. Tajam dia tajam pisau cukur, boleh cukur kepala. Tak payah pakai cermin. Macam apa? Cermin dia mana? Pedang tu cerminnya. Dah siap belum? Tengok cermin. Tengok pakai pedang tu. Cermin. Nak tengok cermin, tengok pedang, cukur pakai pedang. Pedang jadi pisau cukur. Nanti tak apa? Apa dia? Tajamnya. Dengan berat tapi tajam. Siapa ada pedang macam pisau cukur boleh? Ada pernah jumpa? Kita pisau sembelih pun tak boleh cukur kepala. Pisau sembelih tu pun asah. Tak tahu, saya reti juga asah, tapi nak asah tajam ni dia sampai dah asah, hak kasar, hak halus, lepas tu getah pasir pula. Ada sahabat saya yang memang bahagian asah pisau ni, sejam untuk asah pisau ni. Pakai getah pasir yang paling ni halus sekali. Tangan pun dah keras lah, macam mesin lah, macam tu lah. Ali belah ni pula. Untuk sembelih. Kata dia, Ustaz, kalau yang ni 100 ekor pun tak payah asah. Saya ada satu pisau, dia orang bagi kat tu. Punya dia punya kemas tu, tapi pisau memang tajam sungguh lah. Tapi dengar saya apa? Pun tak boleh buat cukur kepala. Saya dah try kepala saya satu, saya sebut pun. Dia kata 2 jam ni saya asah ni. Pisau sembelih Ustaz ni. Dia bagi kat tu. Harga berapa dia buat saya tak tahu lah. Siap dengan sarung lagi. Tak boleh cukur kepala. Itu asah tu. Seorang sahabat apa material dia buat untuk buat pedang, lepas tu sambung. Macam mana dia asah? Lepas tu asah cap apa? Cap Dayak apa tu kan? Apache tu. Tak tahulah apa. Pakai grinder apa. Tapi tajam dia boleh buat pisau cukur. Yang ni teknologi yang tak ada dah. Orang kafir pula pergi ambil dapat tu. Katana lah, apa benda lah. Kita Allah. Itulah banyak benda kurang kita, bab agama pun kurang, bab teknologi pun kurang. Itu yang kita kena bijak banyak tu. Macam mana pun agama mesti betul, akidah mesti betul. Baik, bila Rasulullah buat ni, macam mana semua pakat bangun, bercukur setengahnya dengan setengah yang lain.
Yang kata dia mereka itu membunuh akan setengah mereka itu. Yang mereka ni dalam keadaan hampir-hampir berbunuh antara satu sama lain disebabkan peristiwa Hudaybiyah. Itu sedikit cerita hal yang nadir berlaku pada sahabat Rasulullah. Dalam sirah, saya ingat saja dua kisah ni yang disebut. Yang sahabat tak terus terima perintah Rasulullah dalam perang Fatu Makkah tu, bulan Ramadan untuk buka puasa, dengan perjanjian Hudaybiyah untuk bertahlul. Yang tu lain tak ada. Lain semua macam mana? Tak ada lagi perintah Rasulullah, dia dah bersedia. Tunggu siaplah. Sembahyang fardu tu, yang Isra' Mi'raj tu, turun je dapat perintah ni. Rasulullah tak ajar sembahyang tu. Hari tu kita belajar bab solat. Hari pertama tak sembahyang lagi, hari kedua tak sembahyang lagi, pasal Jibril datang hari pertama awal waktu, hari kedua datang akhir waktu untuk tunjuk sepadan waktu dan tunjuk macam mana nak solat. Hari ketiga baru sahabat solat. Sahabat tak sabar ni nak solat fardu ni. Sampai macam tu ahli ubah dia mana? Yang kita bagi solat fardu awal-awal dah dengan sembahyang sunat macam mana? Duha pun tak sembahyang. Duha memanglah sunat. Tu teruk benar tu. Maghrib kedai kopi. Orang kurang-kurang pun maghrib, lebay maghrib jadilah. Ini maghrib kedai kopi. Tapi bukan orang sini lah kita sebut ni orang Afrika. Dah habis itu, insya-Allah sambung kita. Wala ya'murullahu ta'ala bi fi'li muharramin wala makruhin. Sambung situ nanti. Balik pada isu kita mengenai sifat amanahnya Rasul, takkan ada khianat. Pasal Allah Ta'ala suruh kita ikut Rasul semutlaknya, sedangkan Allah Ta'ala tak pernah perintah buat benda-benda yang haram ataupun makruh. Jadi masa yang sama suruh ikut Rasulullah. Jadi apa fahamnya? Memang tidak akan ada apa-apa nama dosa, maksiat, haram, makruh, bahkan khilaf aula, bahkan benda harus atau buat semata-mata syahwat, semata-mata daripada Nabi Rasul, takkan ada. Bahkan semuanya adalah taat. Satu kita disuruh ikut mereka, melainkan khususiyatir Rasul. Tu ambil CP tu. CP tu memang mati kena pakai. Itu dulu. Ada soal. Panjang sikit kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.